Doa ke-31 tercatat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Allah menyebutkan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ni ayat doa ni bagus. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Lah ni kuliah banyak 14 pagi, telajar sebut pagi. Lepas tu susah juga, tak tengok tuan-tuan senyum ke marah ke. Kan? Tak boleh nak baca punya mata. Tapi jaga SOP kan, jaga SOP tak apa, insyaAllah. Benda tak habis lagi tuan, tak habis lagi. Nah, jangan duk rasa selesa lagi. Duk main pula yang baru ni pula, super spreader pula kan. Saya pesan tuan-tuan, ada berapa benda tuan-tuan nak kena ambil berat ni. Yang pertamanya, tuan kena ingat kita ni masih duduk dalam peringkat ikhtiari tu. Peringkat ikhtiar lagi. Berikhtiar lagi. Kita belum bak kata Perdana Menteri, bak kata abah-abah. Apa panggil abah ni kan. Bak kata abah kita belum menang lagi, tak menang lagi. Jadi kita masih dalam peringkat ikhtiar, tuan-tuan kena sabar banyak-banyak, kena ikut. Yang pertama, tuan-tuan saya nak pesan, tuan-tuan pi kat mana pun tuan-tuan tolong bawa ni Pak Long ni. Bagi Pak Long senang sikit kan. Pak Long ni tuan-tuan ni. Saya ni tak ikut standard sangat ni. Ni lebih pada fashion lah ni. Yang tuan-tuan punya tu okey lah. Tutup hidung. Sebab kita tak tahu siapa duduk dekat dengan kita. Yang punya duk mai pula lah ni tuan-tuan. Lepas apa ni, Pak Ngah kita dekat apa ni, Al-Ustaz, bukan Al-Ustaz, dekat mana dapur tu, balik daripada Simak Gangga tu kan. Lepas tu dia tak ikut pula dia punya tu, positif pula tu kan. Bawa pula dia main satu punya virus, punya baru punya virus pula. Budak virus yang sama lah, tapi dia panggil apa, super spreader kan. Kalau dulu kita 1 meter distance tu boleh selamat lagi
Ni duduk dalam satu tempat tu pun ada kemungkinan, ada potensial untuk kena jangkitan. Pasal dia mungkin mutate ikut tempat dia dekat sana kan. Lah ni India amang yang paling tinggi sekarang ni kan. Yang paling tinggi. Tuan-tuan, jadi mungkin tempat dengan suasana dia, dengan kebersihan dia, mungkin tu dia mutate jadi power dia, super power tu kan, bawa balik main tempat kita pula. Jadi yang duduk ada dengan kita ni jadi tuan-tuan, dan pakailah benda ni, dan pakailah. Kita duk pakai benda ni tuan-tuan bukan pasal nak pakai benda ni, pasal 1000. kalau tak ada kes 1000 tu rasa macam cerah kata. Itu sebelum apa ni wajib tu, selera pakai tak pakai dah. Betul kan? Yang kedua, saya nak minta tuan-tuan tahu, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan bawa sejadah elok sikit. Bawa sejadah, kalau boleh tuan-tuan bawa sejadah sendiri. Sungguh bawa sejadah ke pelapik ke apa. Pasal kita tak tahu sebenarnya siapa sujud sebelum tu. Kan? Kita harap kadang-kadang masjid letak sebelum tu ada orang main sujud tak tu. Saya tuan-tuan jangan abak kat orang. Kalau saya pergi singgah mayang dekat mana-mana, kadang-kadang kalau tak terbawa, kadang-kadang kita singgah ke aren-aren. Tak mana orang pangkah tu saya semayang. Kan pangkah tak bagi semayang tu. Tentu kita semayang, pasal confirm tentu tak ada orang semayang. Tak tahu orang pun fikir macam kita tak. Semua fikir macam tu. Ya kan? Kita tak tahu siapa sujud kat situ. Kita tahu. Ataupun adjust sikit. Kalau saw tadi kita anjak kaki pergi ke belakang sikit supaya kita tak sujud betul-betul dengan tempat orang lain sujud. Carilah pandai-pandai lah tuan-tuan. Tapi yang paling cantik bawa sejadah. Sejadah pula tuan-tuan bawa yang normal size tu. Saya dalam banyak-banyak masjid, saya tengok ada satu masjid ada bos tu, tolong bawa sejadah yang saiz biasa. Kita kata saya kecil dia cover muka itu kan, tapi dia tak cover tangan. Kan? Kita duk kadang-kadang kita duk carry, kita duk bawa benda tu dengan tangan. Kita pegang tempat orang yang ada virus tu, kita pegang benda tu, kita pegang hidung, kita pegang. Kita ni pula pasien lagi orang hambak kata jangan pegang hidung, lagi gatal hidung. Jangan pegang, lagi digatal rasa macam mana. Itu kita. Jadi tuan-tuan, kalau boleh bawa sejadah yang saiz, bawa daripada tempat kita sini, biar kita sendiri sujud tu puas hati. Yang duk marah masjid, masjid suruh bawa masjid suruh bawa sejadah. Kita tak bawa, marah masjid tak bagi masuk. Ada satu masjid dekat Sungai Petani, tak bagi masuk, memang tak bagi masuk langsung. Dia punya guard jaga kat luar tu, siapa tak bawa sejadah memang tak bagi masuk. Tu marahlah kat masjid tu, buat protes apa semua. Dia kata tak apa, nak masuk juga boleh, beli sejadah. Jual sejadah. Dapat juga income masjid RM10 sekeping. Agak sedekah apa semua, dapat juga income masjid, jual sejadah kat depan. Siapa tak bawa masjid, siapa tak bawa sejadah, beli sejadah. Dapat. Hari tu kami pergi mayang jenazah kan, geng-geng tak bawa sejadah, hari tu laku masjid. Pandai masjid, pandai berniaga. Tapi bukan pasal berniaga tu, pasal safety, pasal keselamatan. Kita tak tahu. Jadi biar ni dalam kereta kita biar ada sejadah. Kita pergi mana pun biar kita ada carry sejadah. Atau tak bawa sejadah, bawa macam apa ni, selat sama bawa tu ridak kan, ridak tu bau teruk tu, ridak tu. Apa gila, gila ingui lah apa mau. Dia seorang dia. Apa jangan dibicum. Jadi pintu-pintu mau lah Pak. Untuk Min saya tak bawa sejadah, tolong saya ampak saya pakai pesan je tu. Dah bawa Min lah yang marah. Tuan-tuan salih alaihi wasallam tu. Biar kita punya sendiri. Kita punya sendiri. Ya, bukan selalu jumpa Umi nak ngusik dia. Yang ketiga, tuan-tuan, tu yang tulis kat depan tu. Saya tulis betul-betul. Sungguh tulis, bukan saja-saja suruh tulis. Lah ni tuan-tuan, kita ada handphone pakai apa? Pakai yang My Sejahtera tu kan. Dulu saya pun tak pernah ngerti sangat. Pakai yang tu, pakai yang ni. Pasal apa pakai yang ni? Pasal kita tak payah pegang pen tu. Kita tak tahu siapa pegang pen tu. Sebelum kita tak tahu siapa yang pegang pen tu untuk tulis. Kita tak tahu. Dah lah pegang pen, pegang meja, pegang pen, ada sentuhan. Ya tak ni? Tuan perasan tak? Saya selalu perhati, tengok kita duduk pergi mata. Ada orang kadang dia ambil pen, dia tulis, ada hand sanitizer kat depan tu. Selalu kalau kita tulis, kita akan ambil hand sanitizer, kita akan pakai hand sanitizer tu, kita pergi.
Tapi kebanyakan memang tulis, tak pegang pun hand sanitizer tu terus repeat. Melainkan orang yang jaga kat situ, dia pula tolong spray hand sanitizer tu, buat macam tu. Kalau dia tak buat macam tu, orang tulis orang pergi, orang tulis orang pergi. Saya duduk tengok, pegang kat meja tulis apa semua. Kalau tuan-tuan ada yang baik sejahtera tu lagi boleh, handphone kita sendiri je, kita tak pegang, tak share pen dengan orang, tak share pegang meja dengan orang. Ni kena kurang sikit sentuh tu, pesan ni. Kan? Lepas tu kalau tuan-tuan tulis, kalau tuan-tuan tak ada mesej tu, tuan-tuan tulis tu biar betul-betul. Ni tulis macam apa ni? Macam si Bagangga punya tulis. dia pun tulis apa yang pun tak dibaca. Yang paling best tuan-tuan, dia salin orang punya nama kat atas. Dia tak mau orang tahu nama dia. Salin nama. Tulis nama orang atas. Tulis nombor telefon orang atas tu. Dia pesan kat saya. Saya duduk sembang dengan kawan-kawan. Kita apa? Nombor saya, nombor telefon saya ni berselerak merata orang tahu. Kita Ustaz tak apa, Ustaz bohong sikit lah, kat ujung tu tak tulis nombor lain. Nampak? Cerdik. Bukan pasal saja-saja nak suruh tulis. Suruh tulis tu ada sebab dia. Kan? Tulis nama tu biar betul-betul sikit. Tulis kalau nama panjang-panjang sangat, boleh Din kat ujung ke. Bagi orang panggil tu, orang panggil nama kita betul. Ni tulis Ultraman pun dah. Jahat nakal tu dah. Ultraman, dia tulis Spiderman. Orang telefon, orang boleh bayang dia telefon. Kalau pasal apa suruh tulis tu? Pasal kalau lah takdir kata na'udzubillah min dzalik, tempat kita pergi tu tiba-tiba ada kes jadi kat dalam tu. So KKM akan cari balik trace siapa ada kat masjid tu, siapa yang ada produk tu, mereka akan kontak balik, mereka akan cari balik. Tiba-tiba nama Spiderman, telefon, Assalamualaikum, ni Spiderman. Kata apa ni main-main ke apa? Marah balik pula. Dia yang tulis main-main. Ini semua untuk keselamatan kita, tuan-tuan. Kita ikut lah, follow lah. Cakap mana kita boleh ikut, kita ikut dulu. Dan ni kita bukan duduk dalam zon selesa lagi. Sabarlah tuan-tuan, Zat. Duduk distance, Zat. Nak buat macam mana, tak payah salam, Zat. Sabarlah, bukan tak mau pun nak salam. Kita pun seronok-seronok nak duduk apa-apa, semayang apa-apa. Teringin nak duduk macam tu. Tapi nak buat macam mana, kita tak boleh nak buat lagi. Sabar, Zat. Nanti bila sampai time dia dah reda sikit. Kita ni pun kira banyak sangat, baik sangat dah. Tapi don't take for granted. Tengok negara orang, tuan-tuan, saya tengok dalam semalam, jarang-jarang kita tengok TV. Kita tengok TV, tengok berita dunia, tuan-tuan, tengok negara-negara luar tu. Allah, macam kita awal-awal tu ni. Dengan mereka masih duk pakai lagi apa? Apa ni, lupa dalam apa? PPE tu, pakai yang tu lagi, tuan-tuan. Duk berpeluh-peluh lagi, duk cucuk hidung lagi, sakit tu. Tuan-tuan, siapa kena swab? Siapa kena swab test? Kena tak? Bukan cerita kena COVID-19, kena swab test pun sakit lah. Cucuk kat hidung dan berdengung kepala 2 hari berasa lah kepala. Jangan main-main kan. Tak mau, serik tu. Nak kena, itu kena sekali, lepas tu dia suruh pilih sekali untuk suap, saya tak mau lah, tak mau. Serik sakit pun kena kat dalam ni. Dan dia hati-hati insyaAllah. Baik, mudah-mudahan Allah, dia doakan supaya satu hari nanti Allah bersihkan negara kita ni daripada COVID-19 ni. Dia kata tak, dia kata mustahil lah nak bersih langsung-langsung tu mustahil. Nak kata bersih langsung-langsung tu mustahil. Kita akan hidup dalam suasana COVID-19. COVID-19 ni macam, dia nanti macam denggi duduk dengan kita, macam tu lah. Tapi harap-harap satu hari nanti dia akan ada apa? Dia akan ada vaksin ke apa-apa yang akan macam tu lah yang boleh buat. Allahu a'lam. Dan apapun kita orang Islam, ada satu benda nama doa lah. Kita doa tiap hari, dan saya pun duk praktis doa tu setiap kali kuliah pagi ke maghrib ke, saya akan tak tinggal untuk doa ni. Doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'i alim tu, doa tu 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi, 3 kali petang. Ataupun tuan-tuan sampai tak mana-mana, tuan-tuan tak tahu tempat tu ada ke tak ada, tuan-tuan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian baca tu hadis riwayat Abu Daud tu, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Jauhlah aku dari penyakit sopak, kusta, gila dan semua penyakit-penyakit membahaya tu. Kan? Baca doa tu biar tiap-tiap hari pun kita lazimkan doa tu, supaya mudah-mudahan berkat pada doa tu Allah makbulkan, Allah jauhkan kita musibah. Baik, hari ni kita akan masuk doa yang 31. Doa 31 dah habis dah. Buku doa tu dah habis dah. Ini kira buku jilid kedua dah. Buku jilid kedua. Doa ke-31. Semua ada 60 doa. Semua dah saya pecahkan 30 dalam jilid pertama, 30 lagi jilid kedua. Yang ni belum printing lagi. Nak duk setting nak printing dengan PKP apa semua ni jadi kelang kabut sikit, saya hold set. Nanti
Nanti bila kita ada kelapangan nanti dah semua dah reda, dah elok balik cantik dah. Sebab PKP bila jadi COVID-19 ni semua stuck, semua dah sangkut. Dulu kita dah buat jualan buku, dah tak boleh nak jual. Sampai satu ketika tu kan, semua stop, semua stuck, sangkut. Patutnya ada pesta buku apa semua, bulan 4 itu semua dah cancel, tak jadi. Jadi load buku terlalu banyak dekat printing, dekat publisher banyak kan. Sebab depa print start bulan 12 itu, depa print untuk bulan 4 punya pesta buku. Takdir jadi COVID-19, benda tu stop tuan-tuan, sampai mana-mana publisher pun yang masuk pesta buku semua berhadapan dengan benda yang sama. So yang mana yang printing baru tunggu wholesale, kita ada stok buku yang banyak lagi, macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Jadi yang ni pun kita tertangguh juga, insya-Allah nanti bila sampai waktu dia kita akan pergi nanti. Buat sementara ni saya tolong baca aja dulu kat tuan-tuan. Doa ke-31 tercatat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Allah menyebutkan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ni ayat doa ni bagus. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Itu maksud doa tu. Dan boleh panjatkan doa ni setiap hari pun tak apa. Minta apa? Minta Allahumma salli ala Muhammad, dua benda. Yang pertama, minta Allah kurniakan kepada kita rahmat. Rahmat ni apa? Belas kasihan Allah kat kita. Allah bagi kat kita nikmat macam-macam tuan-tuan. Allah bagi kita, sebab tu dalam nikmat yang kita dapat pada setiap hari, jangan lupa untuk gabungkan nikmat berserta rahmat. Tuan-tuan perasan tu dia dalam doa-doa kita selalu kata birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Pengasih ni. Kita dah minta dengan rahmat dia Pak. Minta rezeki, biar rezeki mai dengan rahmat. Minta kejayaan dalam perniagaan, dia mai dengan rahmat di sisi Allah. Minta anak-anak yang soleh, anak-anak soleh mai dengan rahmat di sisi Allah. Minta keluarga sakinah mai dengan rahmat di sisi Allah. Sebab kalau Allah bagi sesuatu tanpa rahmat, dia boleh jadi istidraj. Dia tak? Faham tak ni? Ya Allah bagi dua orang anak, saya selalu bagi contoh. Dua orang anak, seorang anak minta duit, ayah saya nak beli buku. Tapi anak ni nakai, anak ni selalu tak dengar cakap. Selalu lawan cakap ayah dia. Ayah dia bagi tak duit? Bagi, tapi soalnya banyak. Betul ke nak beli buku ni? Buku apa nak beli? Nanti tunjuk kat ayah. Nak tengok tu buku tu betul ataupun tidak. Berapa ringgit nak pakai? RM50. Betul ke RM50? Dia bagi tapi soalnya banyak. Tapi dia tetap bagi. Seorang lagi anak dia, ayah nak beli buku. Anak ni dia sayang, patuh kat dia, dengar elok-elok cakap dia. Berapa nak pakai? RM50. Cukup ke RM50 tu? Kalau tak apalah, ambillah 100 siap-siap. Lagi dia tak soal, dia tak tanya dah pasal apa anak ni nak baik. Kita dengan Allah, tentang kita nak Allah bagi rezeki kita, nikmat ke kita, Allah bagi dalam rahmat. Dia bagi yang Allah tak soal dah, Allah bagi dengan kasih sayang. Ada orang yang Allah bagi dia minta, ya Allah kurnia rezeki, Allah bagi rezeki, tapi rezeki dia di istidraj, menjauhkan dia daripada Allah, duk tunggu untuk Allah azab dia. Jadi tuan-tuan, dalam doa ni minta apa? Yang pertama minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah, Allah kurniakan kepada kami rahmat di sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian minta apa ni? Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kehidupan kami ni. Minta yang kedua, minta apa yang kita nak buat dalam hidup kita ni, minta Allah bagi kita guidance, petunjuk yang baik. Supaya kita tak buat dalam hidup kita ni, buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita nanti kena azab oleh Allah. Ataupun wrong choices yang kita buat dalam kehidupan kita. Atau wrong choice. Kita pilih banyak kan? Dalam hidup kita ni penuh dengan pilihan. Tuan-tuan nak main sini tadi ni, pilih nak main dengan apa? Nak main dengan motor, nak main dengan kereta, nak main berjalan kaki. Pilihan.
Faham tak ni? Pilih tak? Pilih. Alas main apa? Main dengan motor. Boleh jadi tak pilihan kita tu salah, tak sesuai dengan kehendak ataupun apa ni yang Allah nak pelihara kita? Faham tak ni? Biar pilihan yang kita buat dalam hidup kita tu semua pilihan-pilihan yang Allah redha, pilihan yang Allah bimbing. Macam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, barang siapa yang melaksanakan ibadat sunat sehingga aku mengasihi dia, sampai aku mencintai dia, lalu akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata dia tu dia melihat. Aku jadi telinga dan telinga dia tu dia mendengar. Akulah menjadi tangannya, tangan dia tu dia megang. Akulah jadi kaki dia, dengan kaki dia tu dia berjalan. Tuan-tuan faham maksud dia macam mana? Orang tu kehidupan dia seluruhnya dalam kehendak dan redha Allah, bimbingan Allah. Dia nak pegang apa, Allah akan guide tangan dia untuk pegang benda yang Allah redha. Dia nak tengok apa, Allah akan guide mata dia untuk tengok hanya benda yang Allah redha. Telinga dia nak dengar apa, Allah akan guide telinga dia hanya untuk dengar benda yang Allah redha. Hidup dia sesempurna mungkin duduk dalam redha Allah. Kita minta apa ni? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berilah petunjuk pada kami atas ni perjalanan ataupun urusan kehidupan yang kami nak buat ni. Baguslah doa ni. Bagilah tuan-tuan, kita pun tak tahu. Tu baca tiap-tiap hari Jumaat. Surah Al-Kahfi 110 ayat baca, dan tiap-tiap kali pun Jumaat tu ulang ayat ni, kita pun tak tahu itu maksud dan kelebihan daripada yang kita beramal dengan doa ni. Baik, kisah dan tafsirannya. Siapakah yang panjat doa ini? Doa ini dipanjatkan oleh pemuda-pemuda yang menyembunyikan diri dalam gua daripada raja yang zalim demi menjaga iman mereka. Mereka digelar Allah dengan gelaran Ashabul Kahfi, ataupun kita sebut penghuni gua. Allah menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. Kisah bermula pada ayat ke-9 surah Al-Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitjatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Sadaqallahul azim. Atau kamu mengira bahawa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan? Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka, yakni kami tidurkan mereka beberapa tahun dalam gua tersebut. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamakah mereka tinggal dalam gua itu. Jadi beberapa ayat ini merupakan permulaan kepada kisah penghuni gua yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang kemudiannya disambung dengan lebih panjang dalam ayat-ayat yang berikutnya. Imam Ibn Kathir menjelaskan firman Allah. Kita tengok sikit tafsiran ulama-ulama mufassirin tentang ayat-ayat yang terkandung permulaan kepada kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran ni. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, am hasibtum am hasibta, apa atau kamu mengira, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, bahawa orang-orang yang menghuni gua dan yakni yang mempunyai raqib itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan. Allah tanya Nabi kita Muhammad SAW, cerita ni cerita heran ke? Cerita ni Ashabul Kahfi ni, adakah ni termasuk daripada cerita-cerita yang menghairan? Heran tuan-tuan. Cerita satu kumpulan, satu grup pemuda tidur dalam gua 300 tahun. Ada 300, Allah tulis 300 tambah 9. Allah kata 300 tambah 9. Pasal apa Allah tak kata 309 tahun tu? Tuan-tuan baca tak apa-apa?
perbincangan daripada ulama-ulama mufassir. Allah tulis 300 campur 9, 300 tambah 9. Pasal apa Allah tak kata 309 tahun terus? Faham tak soalan tu? Sebab kata ulama, Allah nak differentiate, membezakan di antara kalender Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, kalender bukan, kalender apa? Syamsiyah dengan kalender qamariyah. Kalender yang menggunakan perkiraan pergerakan matahari dan kalender yang menggunakan perkiraan pergerakan bulan. Kita pakai dua-dua. Orang Malaysia pakai dua-dua, realnya. Orang Malaysia pakai dua-dua. Kita pakai kalender pergerakan matahari pun kita pakai, kalender pergerakan bulan pun kita pakai. Yang mana yang kita pakai betul-betul? Matahari ke bulan? Betul-betul kita pakai Yang betul-betul kita pakai lah ni matahari. Tu yang 2020 ni Syamsiah kan, yang tu Qamariyah. Yang mana lebih tepat? Ulama sebut yang lebih tepat perkiraannya kalender bulan. Yang paling best sekali kalender bulan, semua terkait dengan urusan ibadat kita kepada Allah. Tidak? Kena nak puasa tengok anak bulan. Tengok ni, nak raya tengok anak bulan. Nak buat urusan haji tengok apa ni perkiraan bulan. Nak puasa 3 hari apa ni 13, 14, 15 hari putih pun tengok apa ni kalender qamariyah. Tengok ni, salih alaihi wasallam. Nak beranak tengok bulan. Nak mengundi tak boleh jawab. Saja jawab dia sikit. Ni tuan-tuan sekalian saya Muhammad. Tuan-tuan, jadi perbezaan kalau kalender qamariyah dia akan lebih pendek berbanding dengan syamsiah. Syamsiah lebih panjang. Average out kalau tuan-tuan lah ni umur tuan-tuan katalah umur tuan-tuan 40 tahun, qamariyah punya umur 42 tahun lebih kurang. Pasal apa? Pasal kalender qamariyah dia berhenti setakat 30 hari bulan dan boleh jadi 29 hari bulan. 29 30, 29 30, tak pernah pi lebih 31. Sedangkan kalender syamsiah ada 30 31, 30 31, 30 31. Jadi lagu mana? Tak faham kan? Jadi dia lebih apa? Dia lebih panjang. Kalender qamariyah kita tu kalender syamsiah lebih panjang. Kalender qamariyah lebih pendek. Jadi umur kita sepatutnya lebih banyak. Kita lah ni lebih banyak. Nabi SAW wafat umur 63 tahun. Kalender apa? Qamariyah. Ada tuan-tuan kat sini umur 63 tahun. Apa tak mengaku, tak berani jawab orang tu. Betul tak ni? Jadi kalau kita umur 63 tahun lah ni, maksud kita dah exceed dah. Sebab yang duk cerita 63 tahun bukan kalender syamsiah, tapi kalender qamariyah. Ni. Azan lah, nanti azan lagi. Kita nanti azan lah. Boleh terus? Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, tu. Kisah tidur dalam gua sampai 300 tahun. Bangkit daripada tidur tu tuan-tuan, lapang je. Bangkit pergi tidur tu. Kita agak-agak tidur apa lama? Tidur 1 hari kot. Tidur sekali kot. Bangkit 300 tahun, lapang je. Masuk akal tak tuan? Masuk akal tak? Tak masuk akal langsung. Tapi percaya tak? Wajib percaya. Siapa tak percaya, kufur. Sebab engkar ayat Quran. Wajib percaya. Adakah ini sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan? Jawapannya, ya, memang heran. Tapi percaya tak? Wajib percaya. Yakni tiada perkara mereka yang menghairankan bagi kekuasaan dan kemampuan kami.
Walaupun heran pada akal kita, tapi sikit pun tak heran pada kekuasaan dan kemampuan Allah. Kerana sesungguhnya kami yang menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya siang malam, menundukkan matahari serta rembulan, bintang-bintang dan lain-lainnya daripada tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kekuasaan Allah, dan ia sangatlah mudah di sisi Allah. Oh, nak cerita yang tu, ada lebih dahsyat lagi Allah. Kejadian alam seluruh ni tuan-tuan, siapa mampu boleh buat. Tu nyamuk yang kecil tu, tuan-tuan, dia duduk buat kajian. Nyamuk yang kecil tu, kaji nyamuk yang kecil tu pun tak habis-habis. Kita gatai. Lepas dia gigit kita tu, kita gatai. Pasal apa gatai? Tanya lah pasal apa gatai. Dia letak satu chemical pencair darah. Dia tak mau air darah kita beku. Kalau darah beku dia tak boleh nak isap, boleh sedut. Dia letak satu chemical yang orang gunakan untuk mencair darah. Satu ubat. Entah, satu bahan pencair darah. Lepas tu kita gatai. Subhanallah, lintah Allah Rabbi. Allah sebut tentang lalat. Nah, tuan-tuan, penciptaan yang sangat dahsyat dan sangat complicated Allah boleh buat. Sakat nak pergi tidur, tak apa. Nak bangkit, hancur kita semua nanti ni. Kita semua ni tinggal apa? Tinggal tulang sulbi je. Tinggal tulang sulbi je. Nanti bangkit, tumbuh balik macam mana kita lah ni. Mustahil tak bagi Allah? Tak ada sikit pun yang mustahil bagi Allah. Nak menghidupkan yang telah hidup, nak menghidupkan yang belum ada, itu lebih susah daripada nak menghidupkan yang telah pun hidup. Anda faham tak ni? Kita itu tak ada, dia boleh jadi ada. Ceritanya yang tu lebih susah lagi daripada nak bangkitkan nanti kita yang dah ada, dah lagi nak bangkit balik. Anda faham tak ni? Tapi kedua-duanya mudah bagi Allah. Baina kaf wan nun. Di antara kaf dan nun. Kun fayakun. Jadi sisi Allah. Baik, dan bahawa Allah Maha Kuasa atas semua yang dikehendakinya, tiada sesuatu pun yang melemahkannya. Semuanya itu jauh lebih menghairankan daripada perihal orang-orang yang menghuni gua. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibn Abbas hubungan firman Allah, dan kamu mengira bahawa mereka yang menghuni gua, yakni dan mempunyai Ar-Raqim, itu mereka termasuk tanda-tanda kuasaan kami mengherankan. Artinya, apa yang aku berikan kepadamu berupa ilmu, sunnah dan Al-Quran ini jauh lebih menghairankan daripada kisah Ashabul Kahfi yang mempunyai Raqim. Aku bagi dekat kamu ni ilmu ni, kan? Sallallahu alaihi wasallam, aku bagi dekat kamu sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau bagi kepada Al-Quran, itu jauh lebih heran lagi daripada kisah Raqim. Dia buat kajian Al-Quran, perkara-perkara saintifik yang ber-Al-Quran. Kau ni buat pula kajian sirah dalam Quran, kau ni buat cerita pula tentang Quran. Tuan-tuan, kajian tentang Quran tak habis-habis. Tu jauh lebih ajaib lagi daripada kisah Ashabul Kahfi dalam Quran. Al-Kahfi artinya gua yang terdapat di sebuah bukit yang dijadikan tempat bersembunyi oleh para pemuda yang disebutkan kisahnya dalam surah ini. Banyak tempat lah mengaku kata gua tu ada tempat dia. Di Jordan lah yang paling masyhur. Nah, saya pun pernah sampai dah beberapa kali. Ada negeri-negeri lain, negara lain pun yang mengaku kata dia di situlah Ashabul Kahfi. Di Jordan itu nampak macam hampir tepat lah. Bila Allah cerita dalam Quran tu nanti akan dijadikan masjid di atas dia, memang jadi masjid semua kat dia. Kemudian kedudukan dia pula tuan-tuan sekalian, bila matahari naik dengan matahari turun, tak direct sunlight, Allah sebut dalam Quran dalam ayat ni, dalam surah Al-Kahfi. Bila matahari naik dengan matahari turun, cahaya matahari tak suluh direct dekat dalam gua tersebut. Dia naik sebelah tepi, dia turun sebelah sana. Jadi dia tak kena direct sunlight. Bila kena direct sunlight lagi, dia boleh merosakkan. Tidak ni tak. Jadi dia tak kena direct sunlight. Maka kedudukan gua di Jordan itu nampak macam yang Allah sebut dalam Quran. So ulama-ulama kata apa? Yang ni nampak macam dia. Dan dalam tu pula tuan-tuan memang ada kubur. Ada kubur, ada sampai lah ni pun ada lagi. Tuan-tuan, wallahu alam. Tempat yang paling tepat Allah saya mengetahui. Tapi nampak orang kata, situlah tempat dia. Dekat Amman, Jordan tu. Maka ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan Ar-Raqim. Allah sebut dalam Quran tadi, Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah sebut tentang Ar-Raqim, Allah kata am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim. Apakah kamu mengira bahawa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim itu, raqim itu apa? Kata ulama sallallahu alaihi Muhammad, ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan ar-raqim. Ada yang mengatakan dia sebuah lembah. Ada pula yang mengatakan bahawa ar-raqim itu ialah nama sebuah kitab yang diletakkan di depan bangunan tempat mereka. Ada pula yang mengatakan bahawa ia adalah nama sebuah kampung. Dan sebahagian yang lain kata dia adalah sebuah bukit yang di dalamnya terdapat gua tersebut. Sebahagian lain pula pendapat dia sebuah batu tanda. Sebuah batu tanda yang diletakkan di hadapan pintu gua tu. Namun ada yang mengambil jalan menyerahkan dia kepada Allah SWT. Habis tu. Tak tahu kau ni kata batu, kau ni kata bukit, kau ni kata nama kampung tu, kau ni kata lembah, macam-macam kata nama kota tu sebagainya. Ada yang kata apa? Senang kita serah balik perkataan Raqim tu pada Allah SWT. Kita tak tahu apa dia. Maka demikian disebut oleh Abdul Razak yang menceritakan kepada kami daripada Israel, daripada Samad, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas yang mengatakan semua nama dalam Al-Quran saya mengetahuinya. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni ulama mufassir nombor 1 sekali. Semua kitab-kitab tafsir yang ada dekat dalam dunia ni lah ni semua rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Siapakah tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Allah faqihkanlah dia agama dan faqihkanlah dia dengan tafsir kepada Al-Quran, takwil. Maka dia jadi ulama mufassir yang sangat hebat. Dan kata Ibnu Abbas, seorang ulama mufassir yang paling hebat ni, dia kata apa? Semua nama dalam Al-Quran itu saya tahu kecuali 3 nama dia. Apa dia? Hanan, Awwah, Raqim. Raqim termasuk, saya tak tahu apa dia. Jadi serah balik pada Allah. Wallahu a'lam. Lalu Allah menceritakan doa mereka melalui firman-Nya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Allah menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri dengan membawa agamanya agar agama mereka selamat daripada gangguan kaumnya yang pasti akan memfitnah mereka. Mereka lari memisahkan diri daripada kaumnya lalu berlindung dalam gua yang terdapat di suatu bukit sebagai tempat persembunyian mereka agar kaumnya tidak tahu keberadaan mereka. Ketika hendak masuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah agar rahmat dan kelembutannya dilimpahkan kepada mereka. Mereka mengatakan dalam doanya seperti firman-Nya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuan-tuan boleh bayang tak, pemuda-pemuda ni pemuda. Ni bukan orang tua-tua. Nah, orang tua-tua, kita bila masuk umur 40 tahun tuan-tuan, kita memang ada kecenderungan untuk buat baik dah. Semua orang masuk je umur 40 tahun, dia dah ada dalam hati dia teringin nak balik jadi baik, nak buat baik, nak tinggal benda maksiat kan tuan-tuan. Tapi kalau orang muda, susah nak dapat orang muda yang fikir macam tu. Sebab tu dalam antara orang-orang yang akan mendapat naungan arasy Allah, Nabi SAW, Allah sebut, Nabi SAW sebut apa? Syabab, orang muda. Kita tuan-tuan, kita terlepas momen tu, buat macam mana? Kita ni saya tak tahu kot tuan-tuan memang daripada umur 12 tahun memang duk pegang tasbih lagu ni dah. Duk kira mulai tak tinggal, duk masjid, main kuliah apa semua. Majoriti kita memang waktu tu Qaflah Jingga punya time lah. Tidak ni. Saya pun sekolah agama ya tuan-tuan, hafal hadis. Waktu hafal hadis tuan-tuan dengar lagu Metallica zaman kita. Hadis hafal, Metallica hafal juga zaman tu tuan-tuan. So, rambut panjang lah, pergi studio main band lah, apa macam-macam lah pengaruh. Waktu muda memang jadi lagu tu. Jarang-jarang jumpa. Tapi siapa? Tapi betul anak-anak kita lah ni tuan-tuan.
Tak? Kita ni mudah-mudahan Allah bagi kebaikan sikit kat kita. Kita dalam dewasa ni kita dah terdedah dengan kebaikan. Dan waktu tu kita dah mula susun anak-anak kita, ada yang masuk tahfiz dah, masuk sekolah agama. Budak sekolah agama jangan main-main tuan-tuan. Saya dah sekolah, saya tahu. Pukul 4.30 pagi bangkit dah. Bangkit 4.30 pagi pegang Quran dah. Satgi nak tasmik dengan Syekh. Quran dah. Tahajud tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Sebab tu saya duk kata, orang yang duk kata kat orang budak-budak tahfiz ni, tuan-tuan, saya tak boleh terima. Sebab kita tahu hidup mereka tu lagu mana. 4.30 pagi bangkit dah. Quran dah. Duk mengapai. Satgi pukul 7.30 nak tasmik, nak baca kat Syekh. Nak baca dekat ustaz. Tuan-tuan. Satgi bangkit sembahyang tahajud. Lepas tu satgi witir, satgi baca Quran lagi. Satgi sembahyang duha. Ceritalah apa amalan sunat. Ustaz dia mesti suruh buatnya. Satgi sembahyang qabliyah, ba'diyah apa semua satgi. Tengok ni, sembahyang duha lagi. Satgi duduk dalam kelas lagi, mengaji lagi. Umur berapa? 11 tahun, 12 tahun. Anak kita yang umur 11 tahun, 12 tahun yang tak duduk tu tuan-tuan, duduk main Beyblade. Tengok ni. Duduk main game dekat rumah. PUBG apa. Guni dengan handphone tuan-tuan. Dia duduk sana, handphone pun tak boleh pegang. Dia mulai tiap-tiap hari. Betul kalau Allah tentu Allah bagi anak-anak kita macam tu. Betul kan? Momen tu dia akan lekat dengan dia. Lepas tu kadang-kadang bila balik rumah anak-anak kita ni tuan-tuan, dia qada habis. Siapa yang ada mak duduk mahat tahu lah tuan-tuan. Dia balik rumah qada tidur tak mau bagi kata anak aku ni mati dah. Terus hidup lagi. Dia kerja nak lena ya pasal apa? Dia qada habis semua. Tuan-tuan. Saya hari tu waktu PKP 3 bulan budak-budak tu balik lupa pasal habis tuan. Sungguh cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak cerita, depa dapat nikmat tu, kita tak dapat betul. Zaman-zaman kita mana ada, zaman kita dulu kalau orang perempuan boleh pakai scarf tu kira solehah dah. Ya, boleh pakai scarf nampak telinga tutup, nampak leher tu kira Allah ni solehah sangat dah ni, ustazah dah kita panggil. Tak ni, tuan-tuan, tak kenal apa semayang, apa pundak kita zaman dulu. Tuan-tuan, saya duk teringat apa? Saya duk teringat. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Abu Suja' Al-Asfahani. Abu Suja' Al-Asfahani, dia ni umur dia lebih 120 tahun lebih, umur dia 100 tahun lebih. Tapi sehat ni, mata cerah, telinga dengar elok, tubuh badan sehat, cergas. Waktu umur dia 100 tahun ni tuan-tuan, dia duduk pergi khidmat dekat Masjid Nabawi. Duk bersih Masjid Nabawi. Sebelumnya waktu muda dia pernah jadi wazir, jadi menteri. Pernah jadi mufti. Jadi alim, dia ceritalah, tulis kitab apa semua, kita duk baca matan Abu Suja' sampai lah ni anak-anak kita duk pakai. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, hebat orang hebat. Tapi sampai tua tu cergah lagi, segak lagi, mata cerah, telinga dengar elok, jalan kemas. Orang tanya dekat dia, Syekh, apa amalan Syekh ni? Sampai tua macam ni pun duk segak, smart, duk elok semua lagi. Dia kata apa? Aku jaga anggota yang Allah bagi dekat aku ni waktu muda aku, maka Allah jaga dia waktu tua. Nah, waktu muda dia jaga tangan daripada buat maksiat, kaki daripada buat maksiat, mata daripada tengok benda maksiat, maka sampai tua Allah akan jaga. Syarat berkekalan nikmat ialah taat. Syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Tuan-tuan beli motor kat anak kita, anak ayah nak beli motor, nak SPM tahun ni, nak beli motor, nak senang sikit nak pergi tuition, dia kata. Dia bagi alasan. Kita pun kata apalah, belilah motor. Beli motor sikit, tapi abang lu ingat beli motor ni ini untuk pergi tuition, untuk sekolah, untuk bawa mak pergi market, pergi masjid tu je. Kalau jangan pi dekat disco, jangan pi kat ni tempat ni, jangan duk buat markah girlfriend, jangan duk buat benda maksiat, jangan apa, pesan kat dia. Tuan-tuan, baru beli 2-3 hari tengok duduk kat karaoke. Layak tak kita tarik balik motor tu? Jadi abang kat dia, dapat dia balik rumah, dia kata ayah nak tarik balik motor ni. Pasal apa? Pasal langgak. Hari tu dah kata dah jangan pergi situ dah, pergi juga. Dia tarik balik. Boleh tak dia kata ayah zalim tarik balik motor dia? Tuan faham tak saya bagi perumpamaan ni? Faham ni?
Allah bagi ke tangan kita suruh buat apa? Suruh buat baik. Allah bagi mata kita suruh tengok benda apa? Tengok benda baik. Allah suruh bagi kaki kita suruh buat apa? Suruh buat benda baik. Kita buat kaki kita tu buat benda maksiat, tangan kita buat maksiat. Layak tak Allah nak tarik balik nikmat tu? Layak tak? Kita buat benda ni tuan-tuan waktu kita muda. Tu yang kita risau. Kalau Allah bagi dekat kita di hujung usia kita dengan penyakit tuan-tuan, kita tak mau. Kita takut. Siapa mau sakit? Tak mau tuan. Tapi pasti kita buat. Dia antara dua itu tuan. Antara Allah bagi hukuman awal untuk kafarah. Allah bagi hukuman awal untuk kafarah. Maksud dosa dibersihkan, tapi Allah hukum siap-siap. Bagi dia sakit lah, bagi apa. Tapi mau kan? Tuan faham kan ni? Mau tak? Tak mau. Tak mau. Yang kedua, tak apa Allah bagi kita nikmat, dua elok aja. Mati, tapi dosa tu bawa ke akhirat. Lagi teruk. Faham ni? Tak mau, yang tu pun tak mau. Habis tu nak apa? Masalahnya kita buat. Kalau kita buat layak tak kita terima? Layak. Tapi kita buat. Kalau boleh patah balik, nak patah balik time tu nak, tak mau buat. Tapi kita buat. Buat guna. Sebab tu jangan repeat kesilapan yang kita buat, yang dulu kita buat dengan anak kita. Kita dah silap buat, kita dah tahu dah jalan tu. Jalan ni tak boleh pi. Anak kita nak pi jalan tu, kita kata no, jangan pi jalan tu. Masalah dia kita dah pi jalan tu dan kita biar anak kita pun pi jalan yang sama. Faham tak ni? Nabi kata apa? Mungkin ada orang mandul ni apa? Orang mandul ni kata sahabat, orang mandul ni orang yang tak ada anak. Nabi kata tak, orang mandul ni orang yang ada anak tapi tak buat apa dengan anak dia. Dia biar je nak dia buat. Dia dah pernah lalu dah. Kan? Tuan-tuan yang pernah pergi disco. Apa tu suruh angkat tangan? Nah, ni bagus yang kita tak kepala, bagus lah tuan-tuan. Dulu macam tu punya. Dia keluar balik tuan-tuan tu, memory 7 years ago dekat Facebook tu. Dia bagus depan tu haram. Ni geng-geng tengok balik rumah, amboi untuk bilai kita keluar balik. Ni dia muka semua muka terkejut kat bawah tu. Kelang kabut dia nak padam. Kita buat perangai tu dulu tuan-tuan. Kita tahu silap kita tu waktu tu. Anak kita minta nak pergi benda yang sama, kita boleh bagi tak? Patut tak bagi? Sebab tu ada benda kita silap buat dulu, jangan cerita kat anak. Nah, antara syarat taubat nasuha ni apa? Jangan cerita kat orang. Benda silap kita buat tu sudah cerita kat orang. Cerita kat anak-anak balik. Hantar dah ayah ni, ingat ayah ni siapa? Gangster hantar tak? Kata kat anak dia. Anak pun tengok tu. Setakat 3 jam ayah buat tak tahu. Cerita kat anak dia. Setakat 3 jam ayah buat tak tahu ya. Ni mana disko ayah tak perlu ni. Kata, ayah ni jahat tak? Ni ayah jadi baiklah ni. Tuan-tuan, tahu dia akan kata apa nanti. Kalau dia buat jahat, dia kata ayah dulu pernah jadi jahat dan dia baiklah ni. Dia bagi contoh macam tu. Biar anak kita tak tahu langsung tuan-tuan apa yang kita buat dulu. Dan itu tanda penyesalan. Cerita kat orang apa yang kita buat dengan penuh bangga, tu bukan menyesal. Cerita sudah ceritalah benda maksiat apa kita waktu sudah tutup. Allah tutup aib kita rapat tuan-tuan duduk depan saya. Siapa pun saya tak tahu apa tuan-tuan buat. Saya duduk depan tuan-tuan dia tuan-tuan. Kalau Allah buka aib saya, tuan-tuan tak mau dengar saya cakap apa. Tapi Allah tutup aib saya, tutup aib kita. Siapa pun tak tahu. Sampai bila Allah tutup aib kita ni? Sampai kita cerita kat orang apa kita buat. Waktu Allah akan buka aib kita. Nak cerita aku tutup aib yang lama dah. Nak cerita kat orang, sonok cerita. Allah buka balik aib kita. Buat apa? Dah ni, tuan-tuan. Kita pun buat macam mana? Kita buat. Cuma kita harap satu benda. Apa yang Nabi SAW ajak pada seorang sahabat, bila seorang sahabat ni, Nabi SAW pergi ziarah rumah dia, tengok dia teruk sangat dalam keadaan rumah dia, teruk sangat. Lalu, Nabi kata, kamu ni minta doa apa-apa ke? Kamu minta doa apa ke? Dia kata, ada Rasulullah. Saya minta, dia minta doa apa ni? Dia minta doa, kalau ada dosa-dosa dia nanti yang akan diazab di akhirat, azab siap-siap di dunia. Ni punya dahsyat punya iman ni.
Dia takut lagi dia kena teruk-teruk ke akhirat, dia minta siap-siap bagi dia clear-clear kat dunia. Allah makbul doa dia, teruk dia, lembek, tak boleh buat apa. Rasulullah kata apa? Jangan minta lagu tu. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Minta yang tu. Minta supaya Allah bagi dekat kita ni keselamatan kat dunia, kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat dan jauhkan dari neraka. Maksudnya yang pertama tadi, ingat, Allah boleh azab kita, bagi keburukan kat kita siap-siap dekat balasan kat kita kat dunia siap-siap, Allah clear ke akhirat. Option pertama, kita tak mau. Option kedua, Allah bagi kita hidup senang lenang kat dunia, nanti Allah azab ke akhirat. Pun kita tak mau. Kita minta yang ketiga apa dia ni? Yang ni pun duduk di bawah kekuasaan Allah. Allah ampunkan dosa kita tanpa Allah hukum di dunia dan di akhirat. Boleh tak Allah buat yang tu? Boleh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masalah dia apa? Masalahnya waktu muda kita dah waste dah. Kita dah buang lah. Kalau setakat buang dengan tak buat ibadat, tahan kira lagi. Waktu kita muda, kita tak buat kebaikan dan kita buat maksiat. Ni. Ada dengan kita ni pernah berzina, ada dengan kita ni pernah minum arak, ada. Ni semua kita buat bila? Waktu kita muda-muda. Ni lepas umur 40 dah mula ada rasa keinginan kita untuk buat baik. Dan kita ikut keinginan tu dengan hidayah dan taufik pada Allah, kita akhirnya duduk dalam masjid. Tapi ada dekat luar sana timbul keinginan, tapi dia duduk lawan keinginan dia tu dengan dia kata apa? Tak sampai seru lagi. Awak tak pergi masjid ni, sibuk lagi. Tapi lah hati dia teringin nak berbaik. Lepas tu Imam Ghazali tulis dalam kitabnya Ayyuhal Walad, tuan-tuan, di awal kitab tersebut nasihat dia kepada anak murid dia yang minta untuk dia tulis buku tu ataupun surat tersebut, dia petik satu riwayat daripada Nabi SAW yang menyebutkan siapa yang masuk umur dia 40 tahun sedangkan kemaksiatannya lebih berat daripada kebaikannya, bersiap-siaplah dia untuk masuk neraka. Lebih takut tak? Ni mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Itu kita haraplah. Allah ampun semua. Mudah-mudahan Allah tak pandang lah, mudah-mudahan bersih lah. Kita minta al-afu, minta pengampunan, bukan sekadar minta maghfirah. Kita minta al-afu. Al-afu ni apa? Satu bentuk pengampunan yang hilang pada catatan amal. Maghfirah, Allah ampun dosa, tapi catatan amal ada lagi, cuma tak kena azab sebab Allah dah ampun. Tapi orang tahu, kita baca nanti. Tapi bukan setakat tu, kita nak minta apa? Kita nak minta al-afu, Allah ampun sampai ke tahap di akhirat nanti pun tak ada catatan amal tu, catatan kemaksiatan tu. Jadi ni orang muda ni buat apa? Orang muda ni lari sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada kaum dia berlindung dalam gua di satu bukit sebagai tempat persembunyian mereka agar kaumnya tidak mengetahui keberadaan mereka. Ketika hendak masuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah agar rahmat dan kelembutannya dilimpahkan kepada mereka. Lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat di sisimu, yakni anugerahkan kepada kami rahmat yang dengannya engkau merahmati kami dan menyembunyikan kami daripada kaum kami. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maksudnya berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus dalam urusan kami ini. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahawa dijadikan bagi akibat urusan kami ini jalan yang lurus sebagai pengertian terdapat dalam sebuah hadis, iaitu wa ma qadaita lana min qada'in faj'al aqibatu rasyada, dan segala apa yang engkau putuskan bagi kami, maka kami bermohon agar sudilah engkau menjadikannya akibat bagi jalan yang lurus. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullihi wa ajirna min jizil dunya wa azabil akhirah. Kita baca doa ni Nabi SAW baca, ya Allah berikanlah akhir
yang baik bagi semua urusan kami, dan lindungilah kami daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan doa ni menjadi manfaat sebaiknya untuk kita. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk doa yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk buat pengumuman sikit tuan-tuan. Semenjak pada PKP ni, kita mana-mana masjid pun, mana-mana madrasah pun berhadapan dengan benda yang sama lah. Kita berhadapan dengan kekangan keuangan. Sekolah tak boleh operasi, gaji guru kena bayar juga sebagainya. Maka tuan-tuan, mana-mana madrasah pun berhadapan dengan suasana tekanan sikit daripada terutama berkeuangan lah. Jadi selepas pada PKP ni, kami nak catch up balik, nak cover balik perbelanjaan yang tanpa pendapatan. Sebelum ni kuliah duk pergi ceramah, ada juga tabung-tabung dapat juga duit sikit-sikit lah. Tapi dah tak boleh nak pergi ceramah, maka macam itulah tuan-tuan boleh faham lah keadaan dia. Maka tuan-tuan, di luar sana kami buat jualan susu kambing Faiz ni, susu kambing dengan kurma, beras perang dengan ginkgo biloba. Tuan-tuan jadikan amalan setiap hari, bancur dalam cawan, jangan bancuran gelas, bancuran cawan kecil. Sedap tuan-tuan, insya-Allah. Kenyang. Duduk diet, malam-malam saya duduk minum yang ni lah, kenyang perut. Tak mau makan berat-berat malam-malam, gemuk. PKP tambah 4 kilo. Ni tak boleh, kena turun balik. Dia malam-malam kurang makan, minum susu ni pun dah cukup, dah kenyang pasal dia dah beras perang. Anak-anak kita nak pergi sekolah pun boleh minum tuan-tuan, dan tabung juga insya-Allah kita buka dekat luar sana. Kalau tuan-tuan tak keberatan untuk bagi sedikit wakaf, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami sangat-sangat memerlukan insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.